Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, Thailand mengumumkan untuk menangani masalah dadah secara serius pada Hari Anti-Drugs Sedunia 2026 lepas. Pihak Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Anutin Chan Wirakul menyampaikan ucapan pada 26 Jun lepas mengulangi bahawa masalah dadah tetap menjadi ancaman utama terhadap keselamatan, kualiti hidup dan masa depan rakyat. Beliau juga menegaskan bahawa kerajaan menganggapkan menangani masalah ini sebagai agenda kebangsaan dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat antarabangsa untuk mengurangkan dan menghapuskan masalah dadah secara lestari. Perdana Menteri berkata kerajaan telah meneruskan langkah proaktif dalam semua dimensi, termasuk memintas penyeludupan di sepanjang sempadan, menyerbu rangkaian pengedar dadah dan pendorong penguatkuasaan undang-undang secara ketat dan pemulihan penagih melalui dasar satu daerah satu pusat rawatan untuk memberi peluang kepada penagih dadah untuk kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat. Beliau menjemput orang ramai untuk menjadi rangkaian pengawasan di bawah konsep mengumpulkan kuasa Thailand untuk menentang dadah dan melaporkan petunjuk melalui talian hotline PDRM 1386. Operasi Thailand juga selaras dengan penetapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menetapkan 26 Jun setiap tahun sebagai Hari Anti-Dadah Sedunia untuk menggalakkan kerjasama antara bangsa dalam menangani masalah yang menjejaskan di seluruh dunia. Kempen tahun ini sangat serentak di beberapa wilayah di seluruh negara seperti wilayah Surin, Trat, Chiang Mai dan Kanchanaburi, di mana Gavindar wilayah, ketua daerah dan agensi yang berkaitan memberi penjawat awam, pelajar, sektor swasta dan orang ramai untuk mengucapkan sumpah anti dadah, menganjurkan aktiviti berjalan, pameran dan memberi ilmu mengenai hukuman dadah untuk mewujudkan kesedaran dan menanamkan kesedaran supaya tidak terlibat dengan dadah dan menggalakkan semua komuniti untuk mengambil bahagian sebagai rangkaian pengawasan dan pencegahan yang kukuh bagi kawasan sempadan seperti daerah Phang, wilayah Chiang Mai adalah kawasan yang terdedah kepada penyeludupan dadah ke negara. Pegawai pentadbiran, tentera dan polis terus mengintegrasikan pasukan untuk mengekalkan kewaspadaan dan pencegahan yang ketat. Sementara itu, wilayah Kanchanaburi menekankan langkah rawatan sukarela bersama dengan pendakwaan tegas pengedar dadah dan menganjurkan aktiviti latihan belia untuk mengukuhkan kemahiran menolak dadah, mencerminkan pendekatan dengan komprehensif untuk menangani masalah yang menggabungkan pencegahan, penindasan dan pemulihan mangsa. Kerajaan menyatakan bahawa kejayaan dalam menangani masalah dadah akan dicapai melalui kerjasama semua sektor, termasuk agensi kerajaan, swasta, masyarakat dan orang ramai. Juga mengucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai yang bekerja di seluruh negara yang telah menumpukan usaha mereka untuk mencegah dan menekankan dadah dan menjemput orang ramai untuk bersama-sama membina masyarakat yang bebas daripada dadah secara mampan. Menegaskan bahawa menangani masalah dadah bukan hanya misi sektor awam sahaja, tetapi tanggungjawab bersama semua sektor untuk membina masa depan yang stabil dan selamat untuk rakyat Thailand dan masyarakat antarabangsa.
Saudara pendengar, Kok Samui, wilayah Surathani dinamakan sebagai pulau terbaik atau pulau terbaik di Asia Pasifik tahun 2026 oleh Travel Plus Leisure Luxury Award 2026 yang mencerminkan potensi Thailand untuk membangunkan tarikan pelancong bertaraf antarabangsa, menggabungkan keindahan alam semula jadi, budaya tempatan dan perkhidmatan mewah yang popular dengan pelancong di seluruh dunia. Timbalan Jurucakap Kabinet di Pejabat Perdana Menteri Ploythele Laksmi Sengchan berkata kejayaan itu adalah hasil daripada pembangunan dan pengurusan berterusan tempat pelancong baik dari segi kemudahan, kualiti perkhidmatan dan pemeliharaan sumber semula jadi yang telah memastikan bahawa Kok Samui kekal sebagai satu destinasi utama kepada pelancong antarabangsa, terutama kumpulan pelancong yang mencari pengalaman percutian premium di tengah-tengah suasana laut tropika yang kekal subur. Selain anugerah pulau terbaik, infrastruktur dan kemudahan di Kok Samui telah diiktiraf dalam pelbagai bidang, dengan lapangan terbang antarabangsa Kok Samui mengambil tempat kedua sebagai lapangan terbang terbaik di rantau Asia Pasifik, selepas daripada lapangan terbang Changi, Singapura, kerana direka bentuk yang harmoni dengan alam semula jadi dan perkhidmatan yang selesa. Sementara itu, resort mewah di Kok Samui mengambil tempat yang ke-10 teratas, dengan 5 daripadanya adalah antara resort pantai dan pulau terbaik di Thailand, mencerminkan kekuatan industri pelancongan mewah Thailand. Kerajaan menyatakan akan terus menggalakkan dasar untuk meningkatkan pelancongan laut dan pulau, selari dengan pengagihan pendapatan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, meningkatkan keselamatan dan kemudahan perjalanan, terutama menghubungkan laluan penerbangan ke destinasi pelancongan di pelbagai pulau untuk menampung pertumbuhan pasaran pelancong berkualiti dan mengukuhkan daya saing jangka panjang bagi Thailand, dan menegaskan bahawa ia akan menggalakkan pelancongan lestari sebagai teras pembangunan untuk mengekalkan sumber semula jadi dan identiti tempatan bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan Kok Samui sebagai model ekopelancongan bertaraf antarabangsa yang terus mengagumkan pelancong dari seluruh dunia. Saudara pendengar, Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa Kementerian Perdagangan terus memperluaskan peluang perdagangan untuk usahawan Thailand dengan kedua-dua pembangunan kapasiti dan analisis pasaran asing untuk mendorong produk Thailand ke pasaran dunia. Pejabat Promosi Perdagangan Luar Negeri di Meksiko melaporkan bahawa pengguna Meksiko pada tahun 2026 lebih tertumpu kepada makanan kesihatan, makanan sedia dimakan dan produk berasaskan tumbuhan yang menawarkan peluang penting untuk produk makanan Thailand yang mempunyai kekuatan dalam bahan semula jadi, rasa dan inovasi. Pemrosesan juga selaras dengan dasar Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan keupayaan usahawan Thailand di pasaran perdagangan dunia. Ketua Pengarah Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa Sunanta Kangwan Kunkit berkata tinjauan itu menunjukkan bahawa pengguna di Meksiko mempunyai gaya hidup yang sibuk dan beralih kepada makanan yang mudah dimakan, tetapi tetap berkhasiat, yang mengakibatkan pertumbuhan berterusan terhadap pasaran makanan siap dimakan, makanan beku yang sihat, buah-buahan yang diproses, dan produk berasaskan tumbuhan. Sementara itu, pengguna muda semakin mementingkan bahan-bahan, ketulusan jenama dan kelestarian alam sekitar, yang menawarkan peluang kepada usahawan Thailand untuk membangunkan produk agar selaras dengan keperluan pasaran.
termasuk mengurangkan gula dan natrium menggunakan bahan-bahan semula jadi dan reka bentuk pembungkusan yang mesra alam. Dr. Subhapon Sukmak, Timbalan Ketua Pengarah di Pejabat Promosi Perdagangan Antarabangsa berkata, jabatan itu terus membangunkan keupayaan usahawan Thailand dengan menganjurkan latihan dan seminar untuk wakil kedai-kedai Thai di platform e-dagang di bawah program Hantar Produk Thai ke Pasaran Dunia untuk mempersiapkan mereka bersaing di pasaran e-dagang antarabangsa. Fokusnya adalah pada pengetahuan mengenai pengurusan kedai dalam talian pemasaran digital, analisis data pengguna, pengurusan logistik, dan perkhidmatan selepas jualan. Semua faktor penting untuk kejayaan bidang perniagaan. Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa menyatakan bahawa meningkatkan keupayaan ditambah dengan mengikuti tren pasaran dunia akan membolehkan barangan Thailand memenuhi keperluan pengguna di setiap negara dengan tepat dan meningkatkan peluang untuk bersaing di pasaran dunia, terutama ketika perdagangan dalam talian rentas sempadan berkembang dengan pesat. Saudara pendengar yang terakhir di hari ini, Thailand terus menggalakkan kerjasama serantau dalam pendidikan tinggi melalui ASEAN International Mobility for Student Program untuk memberi peluang kepada pelajar dapat bertukar pengalaman belajar di luar negara, membangunkan kemahiran antarabangsa dan bersedia untuk pasaran buruh masa depan. Kementerian Pengajian Tinggi, Sains Penyelidikan dan Inovasi menjadi tuan rumah mesyuarat Lembaga Pengarah Program AIMS kali yang ke-11 di Universiti Kasetsart dan Simeo Rehat di Bangkok. Ada wakil dari kementerian dan universiti 8 negara anggota menghadiri mesyuarat untuk menetapkan arah kerjasama pertukaran pelajar serantau. Puan Pennapa Kancana, Inspektor Jeneral Kementerian Pengajian Tinggi, Sains Penyelidikan dan Inovasi berkata bahawa dunia berubah dengan cepat kerana kemajuan teknologi dan peralihan ke era digital, menjadikan pembangunan pelajar untuk beradaptasi multikultural dan dapat bekerja sama antara bangsa sebagai faktor penting dalam mewujudkan tenaga kerja yang berpotensi untuk menyokong ekonomi dunia masa depan. Puan Pennapa berkata, Kementerian telah memberi tumpuan kepada mempromosikan pengantarabangsaan institusi pengajian tinggi, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan menyediakan peluang kepada pelajar Thailand untuk mendapatkan pengalaman di luar negara. Beliau berkata, program AIMS adalah mekanisme utama yang bukan sahaja menggalakkan pertukaran pelajar tetapi juga membantu mewujudkan warga dunia, mengukuhkan jaringan kerjasama antara bangsa dan meningkatkan standard pendidikan tinggi di Asia Tenggara dan Asia Timur. Mesyuarat jawatan kuasa projek AIMS diadakan setiap tahun, dihoskan secara bergiliran oleh negara anggota untuk menetapkan dasar bersama, mengkaji kemajuan dan membangunkan pendekatan yang lebih berkesan untuk melaksanakan projek, juga menyediakan forum untuk pertukaran pandangan antara pihak berkuasa pendidikan untuk mengukuhkan hubungan sistem pendidikan tinggi dan mobiliti pelajar di rantau ini. Maklumat dari Kementerian Pengajian Tinggi menunjukkan bahawa sejak pelaksanaan AIMS, ada lebih daripada 6,600 pelajar dari negara-negara anggota telah mendapat manfaat daripada jumlah ini. Lebih daripada 2,000 antara pelajar Thailand dan pelajar asing yang mengambil bahagian dalam pertukaran di Thailand, mencerminkan peranan Thailand sebagai hub kerjasama pendidikan serantau dan komitmennya untuk membangunkan tenaga kerja yang berpotensi dan berdaya saing dan bekerja sama dengan berkesan dalam masyarakat dunia. Sekian berita. Assalamualaikum.
Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang Anda ikuti program kami.